Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kekeluargaan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami pihak Urus Setia serta Jawatan Kuasa program pada hari ini 28 Julai 2021 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1442 Hijrah. Hadirin yang dihormati sekalian, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Begitu juga dengan warga LPPKN. Pandemik ini telah menyentuh hampir setiap aspek dunia pekerjaan, dari risiko penularan virus di tempat kerja sehingga kepada risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP yang muncul sebagai akibat daripada langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran virus. Dan sebagai warga yang bertanggungjawab, aspek penjagaan diri dan kesihatan perlu dititik beratkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa membuang masa, program kita pada hari ini akan diteruskan dengan sesi webinar dan kita akan bersama-sama dengan Yang Berusaha Dr. Eng Aika, Program Director Department of Nutrition and Dietetic School of Health Sciences, International Medical University. Topik beliau pada pagi ini adalah kekal sihat melalui pengurusan makanan sihat semasa pandemik COVID-19. Dan oleh itu, mari kita bersama-sama dengan panel kita pada pagi ini. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, MC. Sihat ya, Doktor? Dan juga pengenalan tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Okey, nama saya Dr. Eng Aika. Okey, hari ini saya akan membuat presentasi berkait dengan pengurusan pemakanan semasa pandemik COVID-19. So, sementara ni biar saya share screen dulu. Okay. Boleh nampak tak? Okay. Adakah tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak saya punya slide? Pengerusi majlis boleh ya? Ya, nampak, Doktor. Boleh clear, very clear. Boleh teruskan. Terima kasih. Okay, topik hari ini ialah berkait dengan kekal sihat melalui pengurusan kesihatan pemakanan sihat semasa pandemik COVID-19. Saya juga akan sentuh sedikit tentang kesihatan mental dan aktiviti fizikal, bagaimana apakah kaitannya dengan pemakanan sihat. Okay, tadi puan pengurusi juga telah memperkenalkan saya. Sebenarnya saya datang daripada IMU, International Medical University, sebagai seorang pensyarah dan saya juga seorang penyelaras coordinator untuk program dietetics. Saya juga aktif dalam Persatuan Dietitian Malaysia sebagai seorang bendahara. Okey. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang kami tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui lebih lanjut, sebenarnya saya ada 3 soalan yang saya ingin tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat renungan sekejap. So, soalan yang pertama ialah, adakah anda makan sedemikian seperti pinggan yang telah saya tunjukkan di slide ini? Okay, tak perlu beritahu saya, tapi simpan jawapan tu dalam hati anda. Okay. Yang kedua, adakah anda bersenam setiap hari? Dan yang soalan yang ketiga, adakah berat badan anda normal? Okay. So setelah sekian habis 3 soalan tu, kita akan teruskan tentang ceramah hari ini. So ceramah hari ini akan merangkumi 3 aspek. Yang pertama berkait dengan bagaimana pemakanan itu berkait dengan kesihatan mental.
Yang kedua, kita akan tengok apakah kesan akibat tinggal di rumah untuk jangka masa yang lama semasa pandemik COVID-19 dari segi corak pemakanan, kesihatan dan juga gaya hidup kami. Dan yang ketiga ialah rekomendasi untuk mengekalkan diet yang sesuai bagi kesihatan dalam era normal baru ini, new norm. Okay, apa yang boleh kami lakukan? So ini lebih kepada macam sharing moment lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa setengah benda yang rasa boleh share dengan audience yang lain, you are most welcome. Okay. Mengapa diet penting bagi kesihatan mental dan fizikal? So, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam gambar raja ni, sebenarnya ada kaitan, okay, antara fizikal kesihatan dengan kesihatan mental dan juga pemakanan yang sihat. So, ada saling kaitan sebenar, dan kamu boleh lihat dari segi fizikal kesihatan fizikal. Kalau tak aktif, ada berat badan yang tak sihat, dia akan menyebabkan pengambilan makanan yang tidak sihat, lebih kepada lebih lemak, fast food, lepas tu kurang pemakanan buah-buahan dan juga serat. Dan eventually dia juga akan mempengaruhi kesihatan mental dari segi hormon, dia go through hormon ataupun inflammatory pathway yang menyebabkan stress, mood yang tak baik dan sebagainya. So hubungan antara diet dan kesihatan mental. So bagaimana makanan mempengaruhi minda kami? Okay, sebenarnya nutrien adalah precursor bagi neurotransmitter. So apakah itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh badan untuk menghantar isyarat antara sel-sel saraf ataupun kami panggil sebagai neuron. Okay, dengan kata yang lain, dia maksudnya memberitahu apa yang perlu dilakukan oleh badan, dia merangsang perasaan dan sebagainya. So contohnya ialah macam dopamine. Dia memberi mood positif, kesedaran, mengurangkan stres. Serotonin memberikan ketenangan, mengurangkan rasa sakit dan nafsu makan. Endorfin dia meningkat apabila bersenam. That's why ada rekomendasi cakap kena buat bersenam. Dia akan memberi mood yang positif. Ini adalah kerana endorfin, okay, yang telah berjaya ditingkatkan melalui peningkatan aktiviti fizikal, bersenam. Endorfin juga memberikan mood positif, mengurangkan stres. Choline, which is a precursor bagi acetylcholine, baik untuk ingatan. So ini adalah antara neurotransmitter yang berkait dengan perasaan dan eventually dia ada sikit kaitan dengan kesihatan mental. So, apakah kesan tinggal di rumah terlalu lama? Okay. Kalau lihat dalam slide ni, there were last year, 22 hari bulan Jun 2020, kita dapat tengok sebenarnya obesity rate tu meningkat. MCO diet drives up Malaysians obesity rates. So and then between last year tahun lepas sampai hari ini, quite a few kajian berkait dengan COVID pandemic ni dengan weight gain. So you can see self-quarantine and weight gain related to risk factor during the COVID pandemics. And dari situ juga dapati ada sebanyak 22% dewasa naik berat badan semasa COVID-19 pandemic. So antara sebabnya adalah kerana kurang tidur, pengurangan aktiviti fizikal, snack selepas makan malam, makan sebab stres, makan sebab bau dan penampilan makanan. Jadi, bagaimana
pemakanan sihat dapat membantu mental dan juga kesihatan fizikal kami. So, berdasarkan kajian up to today, Mediterranean diet paling banyak kajian lah. So dari situ kita boleh tengok, berdasarkan piramid ini, kalau ambil weekly makanan of poultry, eggs, cheese dengan yogurt, maksudnya hasil penusuk, dia akan memberikan tryptophan, iaitu sejenis asid amino yang akan merangsang serotonin dan juga akan memberi merupakan probiotik yang baik untuk kesihatan usus. Dari segi ikan pula dengan seafood, ini adalah lebih kepada omega 3 punya perspektif lah. Dia memberikan anti-inflamasi, mengurangkan depresi, dan kita juga biasanya cakap kalau makan ikan yang berlemak, so-called berlemak, ikan yang mengandungi omega 3 yang baik adalah baik untuk kesihatan jantung. Kalau aras ni kita lihat pada sayur-sayuran, buah-buahan, bijiran mil penuh. Basically kita lihat pada dari segi serat, dia memberi microbiome, mengalahkan penumbuhan microbiome usus, juga merupakan antioksidan, polyphenol, dan mengurangkan risiko diabetes. Jangan lupa pula tentang rempah ratus herbal yang akan meningkatkan imunisasi badan, memberikan kebaikan kepada usus, juga meningkatkan mood positif as well. Dan setiap hari berdasarkan piramid ini, mereka mengalahkan setiap hari kena bersenam, be physically active. So seperti yang tadi saya telah nyatakan, senaman akan meningkatkan endorfin, dan endorfin ni akan memberikan mood yang baik, dan of course eventually kalau tuan-tuan dan puan-puan kerap bersenam, berat badan juga akan turun. Okey, apa yang kami perlu buat? Sebab just now apa yang saya tunjukkan adalah Mediterranean food pyramid, which bukan something yang kita biasanya ambil. So kita kena Malaysianize dia. So bagaimana nak Malaysianize the food, the Mediterranean diets tu? Ini adalah antara tipsnya. Yang pertama, lebihkan sayur dan buah. Kerapkan ikan, terutamanya yang kaya dengan omega 3. Okay, of course kalau tanya, okay, takkanlah nak tiap-tiap hari makan salmon kan? So sebenarnya kita ada beberapa jenis ikan tempatan yang juga kaya dengan omega 3 seperti ikan kembung, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil juga. Banyakkan bijiran penuh, ke kacang, okay, macam tempe, daun. Kurangkan gula, makanan yang manis, dan gunakan minyak yang lebih sihat seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak jagung. Berkait dengan minyak yang sihat ni, sebenarnya juga berkait dengan cara penggunaan. So minyak-minyak yang tadi saya nyatakan adalah sesuai untuk cara masakan yang menggunakan haba yang rendah. Maksudnya kalau tumis, cara masak kena yang jenis tumis, ataupun kalau guna minyak zaitun, kita just drizzling on top of the salad. Itulah cara penggunaan yang betul. Kita tak boleh guna minyak zaitun untuk goreng, itu tak sihat. Okay, kalau nak kena guna minyak kelapa sawit untuk goreng, itu lebih baik sebab minyak kelapa sawit lebih stabil berbanding dengan minyak zaitun. So bila kita guna minyak yang tak stabil untuk menggoreng, dia akan menghasilkan sejenis lemak yang tak sihat untuk badan, dan akan meningkatkan kolesterol dalam badan. So minyak yang baik tu baik, tapi kita juga kena menitik beratkan cara penggunaan minyak tersebut. So ada apa lagi petua praktikal semasa norma baru? So the next few slide
Okay, slide yang seterusnya saya akan share apakah betul-betul yang boleh kami lakukan dalam masa pandemik ni, di mana kebanyakan kami tak boleh keluar makan, kita kena masak sendiri ke ataupun kita kena order food online. Okay, yang pertama sekali, menentukan waktu makan yang tetap. Ini penting. Okay, have a structured meal. So, rancang pemakanan anda, misalnya sarapan, makan tengah hari dengan makan malam. Maksudnya satu hari saya nak makan 3 kali. Okay, saya akan makan sarapan, makan tengah hari, makan malam. Pada waktu pukul 8, pukul 12, pukul 6. So, you have the structured meal, waktu yang tetap. Lepas tu, elakkan snack sepanjang hari. Jangan rasa, oh, lapar. Ataupun tak lapar pun nak pergi makan. Pergi ambil snack lah, buka fridge untuk tengok. Ataupun kerja dekat dapur, sekejap masuk dapur, ambil benda dalam snack. So, cuba elakkan tu. Yang ketiga, guna aplikasi yang boleh mencatatkan pemakanan anda dan juga mencatatkan bila emosi yang merangsang pemakanan anda. Contohnya bila rasa sedih, rasa nak pergi makan. So, catatkan tu dalam food journal, okay, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh identify, okay, inilah masalahnya. So, kita more aware, okay, lebih sedar apa yang tengah berlaku ni. Kalau bukan jenis yang suka manual ataupun hard copy-nya version, mungkin boleh ambil apps yang seperti My Diet Coach, seperti yang saya paparkan kat sini. Ini adalah untuk Apple. Calorie Counter, MyFitnessPal, ini more towards the Android phones lah. Dua ini actually ada makanan tempatan. Maksudnya makanan Malaysia, whereby you boleh catatkan, boleh select daripada apps tersebut. So kita juga boleh guna apps untuk track kita punya pemakanan. Selain itu, there are quite a few digital telemedicine maksudnya. Dia membuat diet counseling. Menggunakan dia platform. So ini adalah Fixia, lepas tu kita ada Naluri, kita ada Healthy Find Me, ada Homas. Homas is more towards diabetes populations, people who are having diabetes. So ada beberapa platform macam ni di mana mereka memberi counseling tentang pemakanan. Okay, seterusnya ialah ambil makanan yang boleh meningkatkan mood positif. Okay, makanan ringan, maksudnya snack. Okay, jika perlu snack, okay, misal kata, okay, baru start lah. Okay, saya sudah rancang pemakanan saya waktu tetap untuk makanan pagi, tengah hari dengan malam macam ni. Tapi in between memang tak tahan juga, lapar. Okay, perlu snack. Jadi kita pilih snack yang sehat. So antara snack yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil adalah seperti buah-buahan, kekacang, yogurt rendah lemak, dark chocolate. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak saya ada tulis 40 gram saja, tak boleh lebih daripada itu. Biskut bijiran penuh, overnight oats, roti meal penuh dengan telur ataupun sardin. Dan bahagian sini tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kat sini saya ada bagi berapa apakah porsi yang sesuai untuk diambil sebagai snack. Okay, so kalau saya cakap makan buah, sayuran, okay, ini adalah porsinya. One serve of fruits, a handful of hand. Okay, maksudnya boleh muat dalam satu tangan, itulah porsi yang sesuai. Lepas tu kalau sayur-sayuran, inilah porsinya. Yang 3 kat sini yang carrot, kobis, sawi tu yang belum masak lagi lah, lebih kurang 1 cawan. Okay, kalau nak ambil kekacang pun lebih kurang 1 handful of hand. Okay.
lebih kurang porsi tersebut. Okay, bila kita cakap tentang pemakanan snack ni, okay, tak tahan lapar nak makan kan? Janganlah kerap sangat. Satu hari mungkin kita limit 2 kali, okay, tak lebih daripada 3 kali. Jangan cakap snack boleh ambil, lepas tu siaplah morning snack sekali, afternoon snack sekali, before sleep snack lagi, in between snack lagi. So kalau satu hari snack 4-5 kali pun tak boleh juga sebab it's accumulative. So bila tambah-tambah in the end, ambil banyak juga. So dari segi ni juga kena control. Okay. Yang ketiga, amalkan mindful eating. Okay, ini sangat penting. So dalam aspek ini, mindful eating, there are three things, 3 perkara kita akan buat. Kita akan renung, ganti, ulang. So kalau English renung, reflect lah. We reflect on what you eat, on all your eating habit. Apa yang trigger kita makan tak sihat. Replace, okay, kita ganti apa yang tak sihat kepada yang sihat. Lepas tu kita reinforce, maksudnya yang sihat ni, tabiat pemakanan yang sihat kita akan buat lagi, kita ulang sekali ataupun kita memperkukuhkan lagi tabiat tersebut. So dari segi renungan, okay, apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan buat ialah buat senarai tabiat makan anda. Okay. Lepas tu beri perhatian pada tabiat makan yang tak sihat. Tanya diri anda, ada apa yang boleh saya lakukan untuk mengelakkan pemakanan yang tidak sihat? Okay. Lepas dah identify, mungkin setengah benda yang tak dapat elakkan. Bolehkah saya melakukan sesuatu yang berbeza, yang lebih sihat, supaya saya tak akan makan yang tak sihat? Lepas tu buat senarai isyarat yang merangsang pemakanan anda. Maksudnya the cue, okay? What are the cue yang trigger pemakanan yang tak sihat ke atau pemakanan yang sihat? Lepas tu pencetus untuk makan ketika tidak sihat. Maksudnya apa yang akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan makan bila tak lapar? Tak lapar pun nak pergi makan juga. Mungkin pencetus tu sebab saya duduk dekat dapur. Jadi janganlah duduk dekat dapur buat kerja. Okay, mungkin sediakan satu tempat yang khusus untuk buat kerja yang jauh daripada dapur supaya tak kerap jalan masuk dalam dapur untuk makan. Dan yang akhir sekali, bulatkan isyarat dalam senarai yang anda hadapi setiap hari atau mingguan. So dari situ dapat identify lah, oh inilah masalah saya. Okay, apa yang perlu saya buat. Dari situ dah buat reflection, dah buat renungan, kita akan fikir bagaimana nak mengatasi ini. Okay. Yang kedua ialah tentang ganti. Kita gantikan tabiat pemakanan yang tidak sihat dengan yang sihat. Ambil masa untuk makan. Jangan gelojoh sangat. Okay, enjoy your meal. Jangan cakap, oh saya ada meeting, pukul 1, sekarang dah 12.30, makan dengan cepat. Okay, rancang sedikit. That's why kita kena rancang sedikit waktu. Lepas tu, treat yourself better. Okay, sediakan satu waktu yang makan mungkin 1 hour lunch break. Okay, just make sure makan dengan enjoy the pemakanan makanan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan rush through. Makan bila lapar. Okay, dan juga rancang pemakanan terlebih dahulu. Okay, dan yang ketiga tadi saya dah nyatakan ulang. Okay, ulang semula tabiat pemakanan yang sihat. Okay, ataupun memperkukuhkan apa yang telah anda buat. Jadi ada beberapa soalan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan. Okay, apa perubahan yang perlu saya buat? Mengapa saya melakukan ni? Sebab kadang-kadang bertanya soalan ni, dia akan reinforce balik, sebab why, mengapa tuan-tuan dan puan-puan buat benda ni. Okay, misal kata, okay, saya punya blood sugar memang kontrol tak baik lah. Jadi saya nak jaga pemakanan saya. Okay, sebab tu saya lakukan ni. Ataupun sebab saya risau, okay, dalam takut nanti 5 years down the road, saya akan kena, saya akan mengalami kesihatan jantung, stroke ke ataupun heart attack. So saya risau.
Jadi saya kena jaga pemakanan sekarang. Jadi tanyalah soalan macam ni. Lepas tu bilakah saya mula melakukan ni? Jadi kalau rasa saya nak start sekarang. Tapi tak ada motivasi nak buat. Tanya balik, bila you rasa boleh buat? Saya rasa mungkin saya perlu 2 minggu lagi. Sebab apa? Sebab mungkin saya tak tahu nak buat macam mana. So saya nak guna 2 minggu ni, saya pergi cari tanya pakar pemakanan ke, ataupun saya nak buat sikit research, nak buat sikit reading, saya nak buat sikit planning lah. Saya rasa after 2 minggu ni saya akan lebih bersedia nak melakukan apa yang saya rancang nak buatkan. So soalan-soalan ni sebenarnya adalah penting sebab dia ulang balik, dia memperkukuhkan tabiat pemakanan supaya konsisten. Yang seterusnya petua ialah biar minda sibuk dan tidak selalu memikirkan makanan, memikir makan dan makanan. Jadi kalau boleh biar kita sibuk, sibuk dengan benda lain ataupun buat sesuatu benda yang boleh membuat tuan-tuan dan puan-puan tak perlu fikir tentang makanan selalu. Dan juga penting untuk pastikan, kenal pasti pencetus yang boleh menyebabkan makan emosi, maksudnya emotional eating. So some of the emotional eating trigger saya dah tunjukkan dalam gambar raja ni. Kebosanan boleh menyebabkan makan yang tidak perlu. Stress eating dia boleh trigger. Kan? That's why ada setengah orang akan pergi ambil coklat. Sebab coklat actually consider good mood food. Dia akan membuat mood rasa baik. So got people akan pergi ambil makanan yang manis. In fact, makanan yang berlemak macam fast food juga there is a link ataupun berkait dengan mood as well. Bila ada setengah orang berasa selesa lepas makan. Lepas tu social eating, loneliness eating. Loneliness eating are more towards suppressing your food. Maksudnya you rasa tak ada appetite nak makan dan sebagainya. Yang seterusnya pastikan minum air sekurang-kurangnya 2 liter setiap hari. Ini adalah penting untuk hidrasi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tubuh kami mengandungi sekurang-kurangnya 70% air. Jadi air memang penting dalam tubuh badan kita supaya semua interaksi kimia yang berlaku dalam badan boleh berlaku dengan smooth, dengan baik, dan eventually setengah orang tu akan rasa segar, sihat. Jadi minum air secukupnya adalah penting untuk kesihatan mental sebab tadi saya dah cakap all the chemical reaction berlaku kat dalam, neurotransmitter juga berkaitan juga. Elakkan minuman berkalori seperti minuman ringan, minuman kotak yang manis, ataupun kita sangat suka teh tarik, kopi, ataupun yang Starbucks coffee, Starbucks coffee beans, all those adalah minuman yang memang manis. Gantikan dengan air kosong, minuman tanpa gula seperti teh Cina, jus buah tanpa gula, ataupun nowadays memang trend infused water. Maksudnya kita masukkan lemon, lime, lepas tu celery kat dalam air. Lemongrass air, or sometimes kita panggil dia flavored drink. So minuman-minuman macam ni adalah consider minuman yang lebih sihat. Kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat saya letak susu juga. Sebenarnya susu memang minuman yang berkhasiat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lagi lebih sihat, tuan-tuan dan puan-puan harus pilih susu yang rendah lemak ataupun susu yang tanpa lemak. So dengan tu secara tidak langsung boleh mengurangkan pengambilan lemak setiap hari itu, pengurangan pengambilan lemak setiap hari lah.
Seterusnya ialah kerapkan masakan rumah dan kurangkan pesanan makanan dalam talian. So, berdasarkan kajian memang telah terbukti bahawa kalau makan makanan yang disediakan di rumah dapat mengurangkan lemak, gula dan garam. Selain itu juga dapat meningkatkan pengambilan serat. So memang mudah saja. Bila kita dapat masak sendiri, dari segi berapa banyak minyak yang kami nak gunakan ataupun gula garam, kita dapat kawal. Dari segi serat pula kita boleh cakap, oh saya nak masak lebih sikit sayur, saya nak tambah sayur dalam masakan ni. So memang banyak cara yang boleh kami lakukan dan dia adalah within our control dalam kawalan kami berbanding dengan pesanan makanan dalam talian, sebab tu memang luar dah masak memang tak dapat kawal unless kita pilih makanan yang lebih sihat, makanan yang memang lebih banyak serat kat dalam ataupun pilih daripada food handler yang memang menyediakan makanan sihat. Okay, penggunaan perasa semula jadi seperti rempah, ratus, tempatan dapat meningkatkan imuniti badan, mood dan kesihatan usus. So selain daripada itu, okay, kita dah kurangkan guna garam. So kita kena replace kan, kita akan ambil rempah ratus ke ataupun herbs ke untuk meningkatkan the taste of the food. Rasa makanannya rasa. Anda juga boleh mencuba resepi kesihatan sederhana, bukan sederhana, resepi yang sihat daripada saluran talian ataupun YouTube ataupun Facebook, mana-mana. Okay, nowadays saya memang nampak banyaklah dalam online platform ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kat sini, saya ada attach satu Facebook link. Recently, International Medical University, kita memang ada prepare a video about healthy lunchbox. Pemakanan yang sihat, lunchbox nowadays. So, kalau anyone interested, boleh click on that link, lepas tu have a look at it. And actually we have more projects upcoming. Kita akan cover tentang pemakanan yang sihat untuk kesihatan jantung, untuk pesakit diabetes dan sebagainya. Okay. Slide ini adalah berkait dengan sometimes kita memang kena stock up makanan kat dalam dapur. Okay, terutamanya peti sejuk. So tips ni adalah berkait dengan kita kena susun makanan kita secara strategik. Okay? Dan juga lebihkan stok up lebih banyak makanan yang sihat, snack yang sihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan hasil tenusu yang rendah lemak kat dalam fridge ke ataupun dry storage. Dan bila kita susun, saya lebih galakkan tuan-tuan dan puan-puan, susun makanan anda yang sihat dalam eye level. Maksudnya bila buka, tengok terus nampak buah. Supaya kita lebih cenderung ambil buah. Janganlah, bila buka terus nampak, Coca-Cola kat situ ataupun minuman, kotak kat situ. Ataupun makanan yang tak sihat kat situ. So kita susun benda yang senang diambil ataupun eye level, snack yang sihat, makanan yang sihat. So ini akan secara tidak langsung mendorong tuan-tuan dan puan-puan makan secara sihat. Okay, yang seterusnya ialah kita kena kawal porsi makanan dan mengamalkan pinggan sihat Malaysia. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar suku-suku separuh, pinggan Malaysia yang saya telah letakkan di sebelah kanan. Inilah pinggannya. Setengah daripada pinggan tu haruslah mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran.
Dan 1/4 haruslah mengandungi kita punya nasi. Dan saya lebih galakkan kepada macam brown rice, nasi perang. Kalau kita makan roti dan kita go for roti meal penuh. Lepas tu balance-nya quarter, another suku, kita akan go for protein. Contohnya ikan, ayam, daging, kekacang seperti tempe. Dan jangan lupa cara masakan kenalah yang sihat. Macam ikan masak singgang, ikan masak tom yum. Janganlah selalu goreng-goreng. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat yang first three picture yang sebelah kanan. Okay, inilah cara how it should looks like. Pinggan Malaysia, suku separuh. Nasi sebanyak tu, protein sebanyak tu, lepas tu kita lebihkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Saya nak cover habis tentang pemakanan, apa yang kami patut buat. Yang seterusnya ialah berkait dengan senaman. Kita kena sentiasa aktif walaupun kat rumah. Nowadays saya boleh lihat banyak video kat YouTube ke Facebook ataupun mana-mana saja. Mereka buat senaman, apakah senaman yang sesuai yang boleh anda buat kat rumah. Ada 10 minit, 15 minit, 30 minit. Pilih apa yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan dan buat je. Okay. Kena start somewhere. Okay. Once dah buat, pastikan dia jadi rutin. Kalau dah biasa, eventually tiap-tiap hari akan rasa kalau tak buat macam tak selesa. So, rekomendasi, kumpulkan sekurang-kurangnya 30 minit aktiviti fizikal intensity sederhana. Dan kalau boleh, lebih baik ialah 5 hingga 6 hari setiap minggu. Paling baik tiap-tiap hari. Bila saya cakap kumpulkan 30 minit tu, maksudnya sebenarnya kita boleh asingkan. Macam 10 minit pagi sebelum, misal kata macam hari ini, sebelum kita datang untuk ceramah ni, saya dah spend 10 minit untuk bersenam sekejap. Okay. Lepas tu, another 10 minit mungkin sebelum makan tengah hari dan another 10 minit sebelum makan malam. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh slot whatever time yang rasa sesuai ikut jadual kerja sekarang. Sebab kan work from home, time can be very flexible. So, kumpulkan sekurang-kurangnya 30 hari. Okay. So, kalau kita nak lihat dari segi aspek pengurusan berat badan, so kalau nak kurangkan berat badan, memang kena bersenam sekurang-kurangnya, kena lebih daripada 30 minit setiap hari. Dan aktiviti yang kami lihat, nyatakan ialah aktiviti physical intensity sederhana. Okay, kalau nak elakkan peningkatan berat badan semula 60 hingga 90 minit setiap hari. Okay, aktiviti intensity sederhana ataupun aktiviti intensity yang lebih kuat. Okay, yang lebih macam jogging lebih cepat sikit. Tapi waktu tu dia singkat sikit lah. Lepas tu, elakkan peningkatan berat badan berlebihan, perlukan 40 hingga 60 minit setiap hari. Dan aktiviti yang kami expect ialah aktiviti fizikal sederhana. So, ini adalah contoh-contoh apa yang kami cakap sebagai aktiviti sederhana against the vigorous intensity exercise. Kalau yang sederhana macam brisk walking, dancing, gardening, macam buat house chore, bersihkan rumah, lepas tu ambil benda-benda yang berat, macam buat core abs ke. Lepas tu kalau vigorous tu macam jogging, dah fast jogging, swimming, itu ialah high intensity lah. Okay, kita dah cover tentang bersenam. Yang seterusnya ialah sekiranya masih dah lepas dah buat, tapi dari segi kesihatan masih tak terkawal lagi, dapatkan bantuan profesional.
Okay, so kalau yang biasanya setengah orang tu misal kata ada diabetes ke macam hypertension ke boleh dapatkan bantuan profesional daripada pakar pemakanan dietetik, okay, dietitian. Tapi kalau yang normal population, you can also look for pakar pemakanan nutritionist. So konklusi, okay, untuk ceramah hari ini. Untuk dapatkan berat badan yang sihat, kita kena jaga pemakanan. Okay? Dapatkan bantuan profesional, sentiasa aktif, dan saya rasa ini paling penting lah. Okay? Tabiat pemakanan sihat yang berterusan. Okay, sebenarnya nak buat perubahan, saya rasa memang senang. Kita boleh buat. Kalau hari ini saya dah share macam ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Okay, boleh buat perubahan. Tapi masalahnya ialah bagaimana nak mengekalkan. How to sustain it. Sebab kita dah buat kan. Lepas tu mungkin 3 hari kemudian, tak tahulah, boring lah dengan makanan ni. Dah macam tak ada semangat nak buat. Itulah yang biasanya consider one of the challenges, okay, yang untuk meneruskan tabiat pemakanan yang sihat. So memang kena buat banyak benda, lepas tu kita kena sentiasa reflect untuk reinforce and so on so forth. Sebelum saya end saya punya presentasi hari ini, saya ingin tunjukkan contoh menu yang 1,500 kalori setiap hari. Ini consider low calorie diet, low fat diet yang sesuai untuk lelaki. Sebab kalau lelaki biasanya kita recommend, kalau sesiapa nak turunkan berat badan, kita recommend 1,500 kalori setiap hari. Kalau perempuan ialah 1,200 kalori setiap hari. Tu cuma general saja, tapi sometimes kita kena tengok case dan kita akan rancang pemakanan berdasarkan berat badan seseorang tu, kita akan kira, kita akan tolak sesuatu nombor dan dapatkan magic number untuk individual tersebut. So ini cuma very common one, 1,500 kalori yang consider low fat, yang consider sehat dan juga tinggi dari segi serat. Bukanlah sangat tinggi tapi the reasonable amount of fiber kat dalam diet. Okay, so dengan itu sekian kasih. Ada sebarang pertanyaan? Saya rasa doktor boleh tengok pada Q&A tu. Oh, okay. Ada 3 soalan kat situ doktor. Okay. Kalau doktor tengok. Okay. Ona. Ya. Okay. So, soalan pertama, Miss Faizaya. Baca. Okay, selamat pagi. You are from Klinik Nur Sejahtera Muar. Okay, mengamalkan lifestyle IF setiap hari sama extend fasting, prolong fasting. Apa yang menjadi masalah untuk berhenti terus dari mengambil makanan karbohidrat untuk cut sugar? Okay, tiada masalah. Tapi untuk cut pengambilan karbo dalam pilihan makanan setiap hari agak susah sedikit. Untuk cut karbohidrat, apakah pandangan doktor untuk cut off karbohidrat? Kadang-kadang saya buat if 24 hour dan OMAD apa tu? 1 meal per day. Thank you, doctor, for suggestions. Soalan ini adalah berkait dengan bagaimana nak adjust pengambilan karbohidrat setiap hari. Okay, bagaimana nak cut. So usually kalau kita nak how to say cut carbohydrates, it have to depends on the patient's needs dulu. Lepas tu kita akan distribute setiap hari.
and then kita akan adjust accordingly. So usually kalau patients diabetes kan dia ambil karbohidrat, untuk main meal kita akan sarankan 3 pertukaran karbohidrat ke situ. I'm so sorry sebab saya guna quite a technical things, tapi biasanya bila kita handle patients diabetes, kita memang akan ajar mereka kira penghitungan karbohidrat tu, tengok nak macam mana adjust. Again, yang tentang cutting tu saya rasa mungkin kena discuss further dengan Dr. Faizah untuk find out a little bit more detail, sebab kita tak boleh buat a generic recommendation cakap nak cut macam mana. Second question, hi doctor, which one is good, eating fruits or make a juice? Okay, it depends on apa perspective yang you look at it. The eating fruits, biasanya ambil satu, kita makan satu buah, lepas tu kita dah tak lalu nak makan lagi sebab consider banyak. And from there, memang kita akan ambil serat masuk juga. Okay. In terms of ambil fruit juice, biasanya kita kena ambil 2 hingga 3 biji untuk blend in order to get 1 glass of fruit juice. So in terms of the portion ataupun bilangan of fruits yang tuan-tuan you ambil, memang dan lebih daripada apa yang kita makan as a fruits tu. Okay. Again, the question is it a concern? Sebab tadi saya cakap lebih kan. Okay. So lagi banyak, lagi baik kan? Yes. No issue. Kalau macam case saya tak ada diabetes, saya tak ada apa. I'm just a normal person. Saya eat fruits ataupun make fruit juice without any adding sugar. Just pure fruit juice. Tak ada masalah. Okay, go ahead and take it. Tapi kalau saya seorang pesakit diabetes yang blood sugar tak control dengan well, okay, then sebab buah memang akan contribute back to carbohydrates kan, dia akan meningkatkan blood sugar kalau ambil dalam kuantiti yang tak betul. Okay, so biasanya fruit juice tu kita tak begitu galakkan dalam situasi bila gula darah tak kontrol. Tapi kalau let's say orang tu diabetes tapi all this one memang ambil 1 glass of fruit juice yang memang ambil 2-3 jenis buah blend, minum okay je, blood sugar fine, no issue. Okay, tapi uncontrolled diabetes, having some issue, still managing nak macam mana cut carbohydrate here and there, ni kita kena tengok, kita kena tailor, kita kena follow up, kita kena find out from blood sugar, lepas tu we have a look at it. So I hope I have answered your question, Fawin. Okay, and then the third question ialah saya telah kurang, from anonymous, saya telah kurang berat badan 20 kg in 3 months, makan macam biasa, cuma makan malam sebelum ni berat 97 kg, sekarang 76 kg, macam tu. Patut ke saya risau sebab drastik atau itu sebenarnya yang baik? Okay, dalam masa 3 bulan kurang sebanyak 20 kg, memang drastik lah. Dan cuma kurang makan. Saya pun tak pasti berapa banyak dah peserta ni kurang dari segi apa, kurang berapa banyak. Tapi in generally, kalau physiologically the first month bila turun memang cepat. Ini adalah sebab penurunan air. Maksudnya air memang leaching out banyak. And that's why dia cepat. Lepas tu after 1 month, kita akan tengok berat badan tu memang susah nak turun. Sebab masa tu adalah air dah memang dah kurang banyak, tinggal lemak dalam tubuh badan yang setengah dikurangkan dari semasa ke semasa, dan juga kena berdasarkan apa yang telah anda buat
Kalau saya memang ada kurang makan, saya ada bersenam, okay, eventually berat badan tu akan turun. Dan penurunan berat badan yang sihat, secara sihat adalah lebih kurang 0.5 hingga 1 kilo setiap minggu. So kalau we look at it, maksudnya dalam 1 bulan kita turun berat badan 2 hingga 4 kilo, itu adalah yang penurunan berat badan yang sihat. Okay. Mengapa saya berkata sedemikian? Sebab kalau terlalu drastik, kita tak tahu apa nutrien yang kita telah tak dapat. I'm sure that mungkin peserta ni memang kurang banyak dari segi pemakanan, memang dah slash off banyak. So ini eventually akan menyebabkan kita tak dapat nutrien yang lain macam kalsium. Kalsium memang masih penting untuk kita. Lepas tu zat besi penting untuk tubuh darah kami untuk to produce the red blood cell. Okay, so benda-benda ni macam vitamin C dan sebagainya memang akan kurang sebab kita punya pengambilan oral tu dah memang kurang. Okay, so memang penting untuk buat progresifnya penurunan berat badan. Progresifnya berat badan. Lepas tu another point ialah kalau kita ambil masa yang sesuai untuk menurunkan berat badan, eventually tabiat yang kami develop along the way, dia akan jadi part of our routine dan jadi sustainable. Okay. Based on what I have seen and observed, okay, I do have patient yang masuk memang berjaya menurunkan berat badan yang banyak dalam masa yang singkat, tapi the berat badan bounce back lagi berat daripada sebelumnya. Ini sebab turun terlalu cepat. You belum selesaikan you punya root cause, masalah utama yang menyebabkan pemakanan yang tak sihat eventually meningkatkan berat badan. Masalah tu tak selesai lagi. Sebab orang tu mungkin dia, saya cut out banyak, saya pergi ambil slimming pill, dan sebagainya. So memang drastik lah. Berat badan memang turun. Okay, like I say, nak buat perubahan senang je, memang dapat buat. Tapi nak sustain tu, this is the challenge yang usually saya observe lah. Bounce back balik. So, dan another part yang kalau berat badan turun terlalu cepat, sometimes also related to certain health issues. So, kalau dah lama tak buat full check-up, mungkin it's time to buat a full check-up to find out. I think it's also good. Okay. Okay, next question from Fawaz. Bagaimana dengan keadaan PKP yang PKP ada yang suka nak dapatkan menu seperti susu, buah, apple dan sebagainya. Lebih mudah dapat roti canai dan nasi lemak dan makan biasa masyarakat. Ya, ini lebih kepada online ordering kan. So there are dua cara untuk buatlah. Yang pertama ialah lebihkan kepada masakan rumah. So maksudnya, spend a bit more time, okay, buat renungan, reflect what will be the priority in your life, your health, or something like that. From there, you restructure again, then you will feel that saya akan buat macam tu. Okay, the second alternative for this in the meantime ialah go and scout around. Actually nowadays kan memang quite a few food vendor out there, dia memang menyediakan makanan yang sehat. Macam one of it, macam Salad Atelier, what I know of, there are quite a few out there actually. Mereka menyediakan makanan yang lebih sihat, lebih kepada banyak sayur dan sebagainya. Yang peserta ini boleh consider lah. Maksudnya ada yang kurang mampu untuk nak dapatkan buah seperti apple yang mungkin agak hal. Okay, so tak semestinya dapatkan apple lah. Kita dapatkan buah yang lebih murah. Okay.
Contohnya buah-buah tempatan tak semestinya kita dapatkan apple. Buah import lah. Kita boleh dapatkan buah tempatan. Kalau buah tu susah, tak apa, kita dapatkan sayur-sayuran, okay? Kita dapatkan serat daripada sumber yang lain. Okay? Kalau rasa buah memang mahal, okay? Kita dapatkan sayur murah je. Okay? Berbanding dengan apple lah, kalau buah-buahan. Saya harap saya dah jawab puasnya soalan. Okay, another question. Good morning, doktor. Saya obesity, iaitu tinggi 165, berat 86. Nak diet, kawal pemakanan tapi still breastfeeding. Saya telah cuba fasting diet tapi gagal. Bagaimana cara yang okey untuk mami yang preggy dan breastfeeding? Okay, buat waktu ni saya rasa untuk puan sebab tengah breastfeeding memang penting kena makan dengan secukupnya. My recommendation for you is first continue breastfeeding. Second, pemakanan tu dari segi kuantiti tu puan jangan pergi cut, jangan potong apa-apa, kekalkan. Pastikan ambil makanan yang bersumber protein. Okay, dan pastikan cara masakan tu adalah yang sihat. Dan amalkan yang suku-suku separuh dan pinggan tu suku-suku separuh. So separuh daripada pinggan tu ialah buah dan sayur. Another quarter ialah nasi. Nasi tu mungkin lebih kepada macam nasi perang. Okay, kuantiti tu you ambil sebanyak tu. Kalau nak you boleh lebihkan sedikit, tak apa. Dari segi protein tu ikan, ayam, okay, untuk puan boleh ambil double of the portion yang ditunjukkan tu. Tapi cara masakan tu kena kurang lemak, cara masakan tu kena yang sihat. Tak boleh yang goreng-goreng. Okay. In the meantime, cuba lihat dapat tak luangkan sedikit masa untuk buat sikit physical activity. Okay. Dan aim sekarang ialah, okay, of course it will be good kalau berat badan tu dapat turun. Tapi kalau tak turun jangan stres. Jangan stres. Okay, asalkan berat badan tu tak naik. Okay. I do face this previously. Okay, I have this issue juga. Berat badan tak turun-turun walaupun saya kawal makan, saya kawal diet, saya buat physical activity. Tapi physical activity saya memang terhad lah. Sebab masih tengah breastfeeding plus kena kerja juga. So memang challenging. So don't give up. Still continue makan macam apa yang tadi saya sarankan. Dan continue. Eventually, mungkin you will get to see effect tu in 1 or 2 years time. Saya persistent amalkan cara makan macam tu. Memang sayur saya cuma lecur saja, lecur sayur saya. Lepas makan nasi, cara masakan untuk protein tu memang no fat. And I managed to bring down my weight lebih kurang 6 kilo dalam 1 tahun. Memang lambat tapi turun secara sihat dan gaya tabiat pemakanan saya sustain. So be patient, jangan frustrate. It is usual, it is okay. You go ahead with it. Sebab Pali also sometimes kita juga kena accept the fact both setiap orangnya genetics tu memang lain. Dan how we cope up, how kita metabolize makanan tu juga lain. So kita kena accept the fact juga. Hope it helps. Okay. Pawin, yang mana perlu ambil dulu, buah atau nasi? Okay, good questions. Buah atau nasi? There are research actually very focused on diabetes population sebab mereka nak tengok cara pemakanan macam mana yang dapat kawal gula darah tu lebih baik. So mereka buat kajian di mana dia suruh peserta tu makan
serat dulu, maksudnya buah sayur-sayuran, dan akhir sekali baru ambil nasi. Dan berdasarkan kajian tu memang dapat tengok gula darah tu kawal dengan lebih baik. Tapi masalahnya ialah, okay, kita punya Malaysian diet, mana ada orang makan macam tu. Makanan tu secara isolate. Kita memang ambil nasi bersama dengan lauk dan makan. So kajian ni masih tengah dibuat. In fact kat Malaysia memang ada researcher tengah buat tu lah. IMU dengan UPM memang look into this. And then kalau kita refer to macam normal population, from my point of view, either one also okay. Buah ke, nasi ke pun boleh. Kalau you rasa okay, saya tak nak makan banyak sangat nasi dengan lauk untuk my main meal, saya isikan perut saya dulu dengan buah. Boleh juga supaya dia dapat kurangkan sikit pemakanan dari segi main meal sebab you punya target sebab saya nak kurangkan berat badan. Ataupun okay, setengah orang have some perception. Perut kosong ambil buah baik sebab dia dapat absorb semua nutrient supaya dia tak akan berinteraksi dengan makanan yang berlauk yang kami dah ambil. Boleh juga. Okay. Not an issue. Okay. So there is no such black and white dia recommendation cakap oh kena ambil buah sebelum nasi ataupun ambil nasi sebelum buah. Okay. It depends on you. Okay, in terms of intermittent fasting, so intermittent fasting, among all the diets out there, intermittent fasting paling do have quite a number of kajian, and banyak kajian memang berkait dengan pesakit diabetes, and it was found out to be useful in terms of managing the blood sugar. And intermittent fasting juga found to be effective in weight reductions as well, untuk mengurangkan berat badan. Actually boleh digunakan. What is your opinion for those intermittent fasting? Yes, I think it can be used, okay, with a proper guidance from professional, okay. And also kena evaluate if let's say a normal population not so much of concern, tapi kalau someone who is having diabetes, then really need to get a professional people to come in to consult sebab kita tak nak nanti gula darah terlalu rendah, eventually it cause another problem. So but intermittent fasting memang found to be somehow rather memang useful in terms of reduce the weights, managing the blood sugar. More and more studies are upcoming, so maybe in 1 or 2 years down the road, people will start to see to use diet ni untuk manage the health. And intermittent fasting memang banyak jenis. Some of it is like 10 hours of eating, 10 hours for you to eat, 14 hours for fasting. Some of it is alternate day. So again, it has to be tailored to the person. I hope I have answered you, Dr. Sarada. Ada lagi persoalan ke yang tuan-tuan dan perempuan muskil boleh majukan kepada Yang Bersa Doktor? Okay, mungkin boleh membantu sebab sedikit ya. Masalah tuan-tuan dan perempuan di rumah berkaitan dengan pemakanan. Selain daripada pemakanan ni doktor, yang mungkin kita boleh buat praktikkan senaman kan doktor kan, seperti yang doktor tahu tadi. Ya, boleh buat zumba dekat rumah. Zumba. Yes. And actually saya sangat suka buat yang sebab sometimes setengah orang rasa sangat letih lah, tak boleh buat kan. Kita go for macam brisk walking video. They are walking video memang light and easy, tapi actually it's quite good lah. So choose whatever it is yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. Buat je.
Betul. 15 minit pun boleh. Ada 15 minit punya video. Sampai saya tak sempat sebab dah catch up dengan meeting saya kan. Tapi saya ada lebih kurang half an hour. Saya buat 15 minit saja. Saya choose Banyak link. sebenarnya doktor, kalau kita tengok dekat YouTube ke apa kan, kita boleh follow diorang punya exercise kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa tu, uh, alatan-alatan sukan yang kita boleh membantu di rumah. Mungkin boleh buat dekat rumah sedikit di samping kita dapat mengawal pemakanan kita kan, dapat kontrol diet kita. Saya tahu doktor, bukannya orang dekat luar je, saya sendiri pun kalau dekat rumah doktor kadang makan pun tak boleh nak kawal. Apa yang kita rasa kita jumpa, kita nak makan. Tapi itulah rasanya yang paling bagus adalah buah-buahan lah. Kita perlu ada sebagai snack kita yang ada dekat rumah, yang perlu ada dekat dalam peti sejuk, dekat dalam fridge, tuan-tuan dan perempuan. Betul ya doktor? Yes. That's why renungan tu sangat penting. Betul. That's why it's good. Bila kita buat renungan, you reflect tau. So then you macam sedar. Then eventually, saya tak boleh buat macam tu dah. So ada sikit control lah kat situ. Betul. Rasanya kalau sebagai husband or wife yang dekat rumah tu sama-sama kot boleh orang kata tu mengingati antara satu sama lain. Kalau isteri ataupun husband dia terlebih makan ke ataupun apa kan, boleh ingatkan each other. You dah terlebih makan ni, macam ni kan. So kita diet lah sama-sama kan, kita kontrol. Okay. Support groups. Betul, support groups, betul. Ataupun boleh buat link group dengan kawan-kawan ya, dengan kita punya teammates ataupun office mate kita untuk diet food ke whatsoever kan doktor kan? Yeah. Betul. Okey doktor, saya rasa tiada lagi permasalahan ataupun persoalan daripada tuan-tuan perempuan viewers kita, penonton kita pada pagi ini. Dan saya terlebih dahulu sebagai pihak jawatankuasa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bahagia doktor di atas kesempatan yang bagi doktor untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini berkongsi tips dan juga maklumat dan info yang sangat berguna untuk kita adaptasikan semasa PKP ataupun semasa fasa pemulihan kita di negara kita pada tahap ataupun pada waktu sekarang ini. Terima kasih banyak terima kasih kepada pihak doktor yang sudi melapangkan masa. Terima kasih PPKN atas jemputan lah. Memang rasa berbahagia dapat share lah sedikit sebanyak tips kat sini dan juga ingin minta maaf lah kalau in between saya mix dengan bahasa English, lepas tu saya tata bahasa ada sikit off dah sebab dah lama tak cakap bahasa Melayu, so tak begitu fasih dah. Tak apa. We are very thankful. Thank you so much doktor for being here and having us this morning. Okay, terima kasih sekali lagi doktor. Dan seperti yang dijanjikan tuan-tuan dan perempuan, program kita pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi interaktif toolbox, quiz dan juga online games. Kita jumpa lagi ya doktor ya di lain masa. Terima kasih. Bye.